Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ni kita dapat bertemu untuk kita meneruskan perbahasan berkenaan dengan konsep beriman kepada Nabi dan juga Rasul. Jadi kita sambung pada perbahasan kita. Kita dah sentuh pada pertemuan sebelum ini berkenaan dengan khasaisur rusul ataupun keistimewaan yang Allah Ta'ala khususkan bagi para Nabi dan Rasul. Baik, jadi kita sambung pada malam ini untuk kita membahaskan berkenaan dengan khasais, sesuatu yang khusus ataupun keistimewaan yang dikhususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana bincangan berkenaan dengan khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang merujuk kepada perbahasan berkenaan dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Yang keistimewaan yang tidak, kita kata, tidak berkongsi dengan nabi-nabi lain, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih. Baik, yang pertama antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai afdalul anbiya wa arfa'uhum makanati 'inda Allah. Nabi yang paling utama, afdalul anbiya wa arfa'uhum makanah 'inda Allah. Nabi yang paling utama dan Nabi yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah sentuh sebelum ini secara umumnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah misalnya, Allah melebihkan antara rasul di antara satu sama lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. So Allah kata tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah rasul-rasul, faddalna, kami utamakan, kami lebihkan, ba'dahum
ala ba'd. Sebahagian di kalangan mereka di atas sebahagian yang lain. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya Allah Ta'ala sebut kami utamakan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata. Kallamallahu. Ini Allah berkata-kata dengannya. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah mengangkat sebahagian kalangan nabi-nabi ini dengan beberapa, ataupun kita kata dengan darajat, ya, darajat yang tertentu. Itu dalil umum, dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Dalil umum menunjukkan nabi-nabi ini Allah SWT lebihkan antara satu sama lain. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 55, Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Sesungguhnya kami telah mengutamakan, kami telah melebihkan sebahagian nabi-nabi di atas sebahagian yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebaik-baik nabi dan rasul. Sebagaimana di dalam hadis syafaah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih mereka, iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, ataupun dalam riwayat ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Nabi kata ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku ialah penghulu, sayyid, ketua, penghulu, pemimpin bagi manusia. An-nas, sayyidun nas, manusia kesemuanya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Baik. Jadi ini dalil yang pertama menunjukkan Allah Subhanahu wa taala melebihkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas nabi-nabi dan rasul yang lain. Sabda Nabi, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Baik. Kata Rabi' ibn Khuthaim rahimahullah, seorang tabi'in, la nufaddilu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahadan wala nufaddilu ala Ibrahim khalilillah ahadan. Kata Rabi' ibn Khuthaim rahimahullah, kita tidak mengutamakan sesiapa pun, seseorang pun di atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga kaum muslimin, ahli sunnah, tidak mendahulukan di atas Nabi Ibrahim Al-Khalil, yakni Khalilullah, kekasih Allah. Kita tidak mengutamakan mana-mana individu di atas kedua orang Nabi ini, Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Baik. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam Al-Aqidatul Tahawiyah, wa annahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin. So ini akidah, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, penutup bagi para nabi, khatamul anbiya, wa imamul atqiya, imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, wa sayyidul mursalin, pemimpin, penghulu bagi seluruh rasul, para rasul. Baik. Kemudian kata Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah di dalam Asy-Syari'ah, i'lamu rahimanallah wa iyyakum anna Allah jalla dhikruhu syarrafa nabiyahu Muhammadan bi'a'la syaraf wa na'atahu bi ahsanin na'ti wa wasafahu bi ajmali sifah wa aqamahu fi a'la rutab, fi a'la rutab atau a'la ratbi. Baik, ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan kamu semua, bahwasanya Allah jalla dzikruhu, Allah yang maha agung,
syarrafa nabiyahu Muhammadan bi'a'la syaraf, telah memuliakan nabinya Muhammad dengan setinggi-tinggi pemuliaan, dan telah menyifatkan Nabi Muhammad ini dengan sebaik-baik sifat, dengan seindah-indah sifat, dan menegakkan ataupun meletakkan kedudukan Nabi kita Muhammad ini pada kedudukan yang tertinggi. Jadi ini adalah pegangan akidah kita. Begitulah juga dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, wa innama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu sayyidu waladi Adam lianna la yumkinuna an na'lamu dhalika illa bi khabarihi idh la nabiyya ba'dahu yukhbiruna bi 'azimi qadrihi 'inda Allah kama akhbarana huwa bi fadailil anbiya qablahu sallallahu alaihi ajma'in. Maka kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, hanya sahaja perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, so siapa yang bagi tahu dekat kita bahawasanya penghulu bagi manusia, ketua bagi seluruh manusia, penghulu bagi seluruh manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang khabarkan kepada kita? Iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Imam Ibn Abil Izz, maka tak mungkin kita mengetahui perkara tersebut, kedudukan dan kemuliaan tersebut, melainkan dengan khabar yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana tidak adalah Nabi yang datang selepas Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada kita tentang keagungan, kedudukan, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan nabi-nabi yang sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Adam, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Musa dan nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad. Siapa yang bagi tahu? Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagi tahu kita tentang kelebihan Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam adalah makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di kalangan manusia, yang Allah taala ciptakan dengan tangannya. Yang Allah taala bentuk dengan tangannya sendiri. Nabi Muhammad jugalah yang menceritakan kita tentang kedudukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jugalah yang menceritakan tentang kedudukannya, keutamaannya. Jadi kita tidak ada pilihan melainkan kita beriman, melainkan kita mempercayai dengan penuh keyakinan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah haqqun, adalah kebenaran, dan tidak ada sebarang keraguan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak berkata, dia tidak berkata dengan hawa nafsunya, menurut hawa nafsunya, tetapi apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan, yang dituturkan oleh Nabi itu, kesemuanya hanyalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu yang pertama. Jadi bila kita faham hadis ni dan kita faham ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kira banyak lagi khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang ini yang paling penting, iaitulah bila kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah penutup bagi para nabi. Nabi yang terakhir, khatamul anbiya, penutup bagi nabi-nabi. Sayyidu waladin nas, Sayyidu waladi Adam, penghulu bagi anak Adam, penghulu bagi manusia. Bahkan kedudukan ini turut kita kata dicemburui oleh nabi-nabi yang lain. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam pun cemburu bila tengok Nabi Muhammad ni lebih tinggi berbanding dia. Nak bagi tahu kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu keistimewaan yang pertama ni, dan kita dalam konteks kita hari ni, kita mengkaji, mempelajari sunnahnya, usaha untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentulah kita boleh dengan mudah
apabila datangnya dakwaan dusta, golongan-golongan yang mengaku sebagai nabi, maka mudah untuk kita tahu hal tersebut adalah palsu. Hal itu adalah perkara yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan ayat-ayat dan dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah, dalil-dalil syarak, bertentangan dengan fitrah yang sejahtera, bertentangan dengan akal, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup bagi Nabi dan penghulu bagi seluruh manusia. Baik, yang kedua, keistimewaan yang kedua. Baik, Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul yang Allah utuskan kepada Thaqalain. Apa maksud Thaqalain? Iaitulah Al-Jin wal-Ins. Al-Jin wal-Ins. Jadi ini keistimewaan khasais yang kedua Nabi kita Muhammad SAW, iaitulah Nabi kita SAW diutuskan kepada Thaqalain, iaitulah jin dan manusia. Dan ini menunjukkan risalah Nabi kita SAW, mesej yang dibawa oleh Nabi kita SAW ini ammah, bersifat umum. Nampak? Maksudnya diutuskan kepada jin dan manusia, bersifat umum, ammah. Dan kalau kita tengok balik keumuman di sini, kalau kita lihat, iaitulah keumuman yang kita kata yang bersifat meliputi seluruh individu, dan meliputi juga apa yang diperlukan oleh Thaqalain, oleh manusia dan jin. Apa yang diperlukan oleh manusia dan jin, iaitulah mereka perlukan kepada bimbingan, mereka perlukan kepada agama, mereka perlukan kepada prinsip-prinsip ibadah dan segala cabang-cabangnya, usuluddin wa furu'uhu, segala prinsip agama dan juga segala cabang-cabangnya, ibadat dan sebagainya. Maka tidaklah kita kata ada mana-mana individu mukallaf yang boleh terkeluar daripada risalah Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya, bila Allah Subhanahu Wa Taala dah utuskan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul, utusan yang meliputi seluruh umat manusia, maka tidak ada mana-mana individu yang boleh mendakwa dia boleh keluar daripada risalah, syariat dan juga agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tak boleh. Ini kalau kita tengok yang dihuraikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Baik. Dapat dalil. Apa dalil Nabi kita Muhammad SAW diutuskan kepada seluruh manusia, jin dan manusia? Iaitulah antaranya surah Saba ayat 28. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhiran walakinna aktharan nasi la ya'lamun." Wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. So Allah Taala sebut, kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai Muhammad, illa kaffatan lin-nas, melainkan kaffatan lin-nas. Kaffatan lin-nas maksudnya apa? Diutuskan untuk seluruh manusia. Kaffah, seluruh. Tak boleh kata sebahagian, seluruh. Kaffatan linnas, basyiran wa nadhira. Yang tugas Rasul yang diutuskan ini, tugas Muhammad ini sebagai pemberi khabar gembira dan juga pemberi peringatan, amaran
kepada manusia seluruhnya, akan tetapi kata Allah, ramai di kalangan manusia tidak mengetahui. Baik, kata Qatadah kata Qatadah Ibnu Di'amah As-Suddusi rahimahullah, arsalallahu Muhammadan ilal arabi wal ajam fa akramuhum ala Allahi atwa'uhum lah. Tengok, Allah mengutuskan Muhammad kepada Arab dan Ajam, Arab dan bukan Arab. Apa maksud Arab dengan Ajam? Iaitulah apa? Kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Dalam sebahagian riwayat, Nabi SAW sebutkan ursiltu au bu'ithtu ilal aswadi wal ahmar. Aku diutuskan kepada hitam dan merah. Aku diutuskan kepada manusia dan jin. Jadi apa? Ini dalil yang jelas. Sebab itu kata Qatadah, Rasulullah ni, Muhammad ini diutuskan kepada Arab dan bukan Arab, yang Ajam. Ajam maksudnya yang lisan mereka yang bukan Arab. Mereka tak bertutur dengan bahasa Arab. Ataupun lebih maksudnya mana-mana bangsa. Bahkan itu yang lebih umum. Baik, kemudian kata Qatadah, fa'akramuhum, yang paling mulia di kalangan mereka ini di sisi Allah ialah orang yang paling mentaati Allah dan yang paling mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mentaati Nabi Muhammad dan yang paling mengikuti Nabi Muhammad, atwa'uhum lah. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak untuk saling mengenali. Tetapi Allah kata, inna akramakum 'indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Di sini yang paling bertakwa ialah, kata Qatadah, yang paling mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling beriman, yang paling mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, "Wa ma arsalnaka ya Muhammad ila haula'il musyrikin billahi min qaumika khassah, walakinna arsalnaka kaffatan lin-nasi ajma'in. Al-arabu minhum wal-ajam, wal-ahmar wal-aswad, bashiran man ata'aka wa nadhiran man kadzdzabaka, walakinna aktharan nasi la ya'lamun anna Allah arsalaka kadzalika ila jami'il bashar." Ayat ini difahami oleh ulama salaf sebagaimana yang disebutkan oleh Qatadah dan juga Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Katanya apa? Maksud ayat ini, kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin, yakni yang mensyirikkan Allah di kalangan kaummu sahaja. Tengok, wa ma arsalnaka ya Muhammad ila haula'il musyrikin billahi min qaumika khassah. Allah tak utuskan engkau wahai Muhammad semata-mata kepada kaum musyrikin di kalangan kaummu, yakni Quraisy khusus, semata-mata. Bukan mereka sahaja yang Allah utuskan kamu. Walakinna arsalna kaffatan linnasi ajma'in, tetapi kami utuskan engkau wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Maksudnya apa? Kita kena faham ayat ni. Selepas Nabi Muhammad diutuskan, maka tidak ada lagi Nabi. Kerana dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW, maka cukup. Risalahnya itu akan sampai. Risalahnya itu akan meliputi seluruh alam. Setiap bangsa akan beriman dengan Muhammad. Setiap bangsa akan ada yang akan ikut Nabi Muhammad. Allah jamin. Dan itulah yang dikhabarkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu juga. All nation will obey to you
semua bangsa akan mentaati, akan ikut engkau. Itu dia punya konten. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad, Allah utuskan Nabi Muhammad ni sudah cukup. Makna katanya tidak berhajat lagi Nabi daripada bangsa lain. Kalau kita faham ayat ni betul-betul, kita rujuk tafsir para salaf, tak ada dah kita nak kata ada istilah Nabi Rasul Melayu, Rasul daripada Barat ke. Tidak ada. Yang ada ialah atba'ur Rasul, atba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ansaru, penolong-penolong dan pembela-pembela sunnahnya. Itu yang ada. Adapun tidak ada lagi, ayat ini menunjukkan tidak ada mana-mana Nabi, tidak ada hajat dan keperluan untuk Allah utuskan lagi Nabi. Kerana Allah tutupkan pengutusan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Ibnu Jarir At-Tabari lagi, arsalnaka kafatan linnasi ajma'in, al-arabu minhum wal-ajam wal-ahmar wal-aswad. Sama ada diutuskan kepada Arab ataupun bukan Arab, ajam. Sama ada ahmar, kulit merah, wal-aswad, yang hitam. Sebahagian ulama tafsirkan al-ahmar dengan aswad ni maksudnya manusia dan jin. Jin dan manusia. Yang mana Nabi Muhammad ini akan memberikan khabar gembira kepada orang yang mentaatinya, yang mengikutinya, dan memberi amaran kepada orang yang mendustakan risalah. Tetapi Allah kata apa? Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Tetapi ramai manusia tidak mengetahui bahawasanya Allah mengutuskan Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Baik. Dalil yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 158, Allah kata apa? Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Cuba tengok ayat ni. Allah kata apa? Qul, katakan, wahai Nabi, wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tak kata sini ya ayyuhalladzina amanu. Tak kata di sini ya ayyuhal arab, ya bani abdi manaf ke, ya Quraisy. Tak. Dia kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian keseluruhannya, semua. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini, wa hadha khitabun lil ahmari wal aswadi wal arabi wal ajami inni rasulullahi ilaikum jami'a. Ini adalah khitab, ini adalah ucapan yang ditujukan kepada sama ada yang merah ataupun yang hitam, yang Arab ataupun yang ajam, bahwasanya aku adalah Rasul, utusan Allah kepada kalian semua. Jami'ukum. Dan ini kata Imam Ibn Kathir, hadha min syarafihi wa 'azamatihi annahu khatamun nabiyyin wa annahu mab'utsun ila an-nasi kafah. Dan ini ialah kemuliaan, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Dia ialah penutup bagi nabi-nabi, khatamun nabiyyin. Dan dia diutuskan kepada seluruh manusia. So ini menunjukkan ianya adalah kelebihan. Nampak? Baik. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam mentakrirkan khasais ini, khasisah ataupun khasais ini, wa huwa al-'ammat wa huwa al-mab'uts ila 'ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad dhiya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh jin dan juga seluruh manusia dengan membawa kebenaran, membawa petunjuk, cahaya kebenaran. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mab'utsun ila ath-thaqalaini bi ittifaqil muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada
thaqalain, jin dan manusia, dengan kesepakatan kaum muslimin, dengan ijma' kaum muslimin. Kita dapat daripada sini perkataan-perkataan ulama ini. Maka apa yang kita dapat di sini, apabila Nabi Muhammad SAW ni diutuskan kepada seluruh manusia, maka selain daripada Nabi Muhammad ini tidak ada keistimewaan ini. Selain daripada Nabi Muhammad, Nabi-Nabi yang sebelumnya, mereka adalah Rasul yang diutuskan khusus untuk kaum mereka sahaja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Tidaklah kami utuskan daripada Rasul kecuali dengan lisan kaumnya, supaya dia menjelaskan kepada mereka risalah Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 4. Baik. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, ini adalah sunnatullah pada makhluknya, bahwasanya Allah menetapkan setiap Nabi itu diutuskan dengan bahasa kaum mereka. Maka dikhususkan setiap Nabi itu untuk menyampaikan risalahnya kepada umatnya sahaja. Tetapi Nabi Muhammad SAW, Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah, bi'umumir risalati ila sairin nas, dengan keumuman, diutuskan dengan keumuman risalah kepada seluruh manusia. Itu menunjukkan kelebihan Nabi kita SAW. Sebab itu kalau kita tengok Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam diutuskan hanya kepada Bani Israel. Dalilnya kita dah bincang sebelum ini, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Khadir bertemu dengan Nabi Musa, maka Khadir bertanyakan Nabi Musa, "Anta Musa Banu Israel?" Kau ialah Musa Banu Israel. Nampak? So Nabi Musa diutuskan untuk Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran, di dalam surah Saf, surah As-Saf, Allah sebutkan bagaimana Nabi Isa alaihi salam telah mengatakan, wa rasulan ila Bani Israel. Ataupun Allah kata Isa alaihi salam ialah rasul kepada Bani Israel, utusan kepada Bani Israel. Demikian juga Nabi-Nabi yang sebelumnya, semuanya khusus untuk kaum mereka. Bani Israel adalah kaum yang paling banyak diutuskan rasul-rasul. Sebab itu kalau kita lihat, apabila dibuka keumuman risalah Bani Israel, Nabi Bani Israel ni kepada umat yang bukan Bani Israel, maka ianya ditentang oleh apa? Oleh murid-murid Nabi Isa pada awal kurun yang pertama setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Munculnya percubaan-percubaan daripada mereka yang menyelewengkan ajaran Nabi Isa, antaranya Paul, yang cuba untuk mengumumkan risalah Nabi Isa ini kepada seluruh manusia, lalu ditentang oleh beberapa orang Hawariyun. Maksudnya apa? Kenapa? Kerana Nabi Isa diutuskan kepada Bani Israel sahaja. Sebab itu kalau kita buka di dalam New Testament, Perjanjian Baru, bagaimana risalah Nabi Isa ini sampai ke kawasan, kita kata kawasan yang di mana ada Bani Israel. Kalau kita tengok dalam riwayat mereka, antaranya dalam, contohnya dalam satu chapter di dalam all the New Testament, bahawasanya antara mission Nabi Isa ini, misi Nabi Isa ialah
pergi ke satu tempat yang dinamakan sebagai Gardara, yang mana adanya di situ peristiwa the people of Gardin ataupun Gardini ataupun Gardara. Dan pengkaji-pengkaji berbeza pendapat di mana Gardara ini, kerana disebutkan Gardara ini pada asalnya adalah apa? Maksudnya Nabi Isa alaihi salam ini, dia digambarkan di dalam kitab mereka hanya melakukan perjalanan di kawasan Sea of Galilee, Tasik Tabari, yang ada sekarang di Israel. Tetapi bila dilihat oleh para pengkaji, peristiwa yang berlaku pada salah satu misi Nabi Isa itu, iaitulah Nabi Isa telah menyembuhkan seorang lelaki daripada Gardara yang telah dirasuk oleh syaitan, kemudian dipindahkan roh syaitan itu ke dalam jasad khinzir. Dikatakan dalam riwayat mereka lah 2000 ekor khinzir. Jadi poinnya di sini, Nabi Isa diutuskan kepada Bani Israel. Kemudian dikatakan juga pengkaji-pengkaji mereka ni buatlah kajian. Tak ada dekat kawasan tu, kawasan yang dikatakan tempat Nabi Isa pergi tu, tidak ada gua yang, tidak ada pulau yang cukup untuk memuatkan lebih daripada 2000 ekor khinzir. Mereka pun kajilah, cari tulang-tulang. Dia kata tak jumpa tulang-tulang khinzir dan sebagainya, tak ada. Padahal kita kata benda tu tak semestinya kena kekal benda tu kan. Tetapi dia ada satu mazhab lah di dalam ajaran mereka ni. Kita kata dia nak kena guna dalil apa, archaeology evidence untuk membuktikan kebenaran tu. Ada yang kata Gardara ini tempatnya itulah di kawasan Spain. So maksudnya Nabi Isa dengan Hawari, disciples dia, maksudnya berlayar daripada kawasan Sea of Galilee, yakni di kawasan Timur Tengah ini, Israel sekarang, sampailah ke Sepanyol untuk berdakwah kepada Bani Israel. Sebab tu kalau kita tengok kajian pengkaji-pengkaji, apabila mereka nak melihat sesuatu peristiwa itu ada kaitan dengan Nabi Isa, antara garis panduan yang mereka tetapkan, mestilah kena ada bukti-bukti yang menunjukkan di tempat itu adanya Jews, adanya Israelite, adanya orang Israel, adanya orang yang berbangsa Yahudi. Kenapa? Kerana Nabi Isa AS diutuskan kepada Bani Israel. So sebab itulah kalau kita tengok, mereka akan cari bukti. Bila mereka pergi dekat Gardara tu, mereka akan cari mana-mana kawasan gua ataupun mana-mana kawasan bukit dan sebagainya yang ada kesan-kesan, contohnya macam bukti-bukti arkeologi yang dari sudut tulisan, misalnya tulisan yang ada di situ, tulisan Hebrew. Ini tulisan Bani Israel ataupun Aramaic. Aramaic ni salah satu tulisan cabang daripada tulisan Hebrew. Nabi Isa AS bertutur dengan bahasa tersebut. Begitulah juga satu kajian tentang, mereka nak kaji tentang Exodus yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Mereka pergi ke Mesir dan mereka melihat semula gunung-gunung ataupun bukit-bukit yang ada ataupun gua-gua yang ada, untuk membuktikan dari sudut arkeologi, arkeologi evidence, mestilah kena cari mana-mana tempat itu mesti ada kesan-kesan, contohnya macam tulisan Hebrew. Bila mereka ada satu penemuan tu, dia jumpa di dalam salah satu gua adanya tulisan Ibrani ataupun Hebrew tadi, yang minta bantuan, ataupun tulisan tu tulis lebih kurang maksudnya, wahai Tuhan,
yakni Il ini nama Tuhan mereka dalam bahasa Hebrew. Il maksudnya Allah. Il, Israel, hamba Allah, kan? Abdullah kalau kita translate dalam bahasa Arab. Baik, Il ni salah satu nama Tuhan mereka dalam bahasa mereka. Yehovah, ataupun Yahweh, Yehovah, Elohim. Itu semua nama-nama Tuhan lah, nama-nama Tuhan dalam bahasa mereka. Jadi dalam salah satu penuan tu dia jumpa lah Il, dia translate kan, oh my God, save us, selamatkan kami. So itu bukti, dia kata itu bukti arkeologi yang menunjukkan memang ada orang-orang Israel, orang-orang Bani Israel di Mesir. Kemudian mereka pun buatlah dating code, ataupun apa kita kata carbon dating, pentarikhan karbon untuk cek balik. Kemudian mereka dapat. Baik, nak bagi tahu di sini, itu menunjukkan even orang Yahudi sekarang mereka faham. Kalau mereka yang betul-betul faham, mereka tak faham Nabi Isa ni diutuskan kepada selain Bani Israel. Mereka pun tahu Nabi Isa just diutuskan hanya kepada Bani Israel. Nabi Musa AS diutuskan pada Bani Israel saja. Nampak? Sebab itu di kalangan sebahagian besar mereka tidak mengharuskan, bahkan tidak membenarkan ajaran ini. Ajaran Israel itu, agama yang mereka pegang itu tidak didakwahkan. Sebab apa? Dia memang khusus untuk Bani Israel. Nampak? Maksudnya kalau ada rabai ataupun orang-orang Yahudi yang mendakwa boleh dakwah kepada orang lain, ajaran Israel itu boleh maksudnya ajaran yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa itu boleh diajarkan kepada bangsa lain atau bukan ataupun selain daripada Yahudi, maka itu dia dah seleweng. Dia maksudnya dia dah lari daripada konsep asal. So kita nak bincang konsep tadi. Nampak? Dan tu Allah Ta'ala sebut wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa ni hanya rasul Bani Israel. Dan sebab itulah Nabi Isa AS akan turun di akhir zaman nanti. Dia tak akan bawa syariat Nabi Isa. Dia tak akan bawa syariat Nabi Musa. Dia akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Nampak? Jadi itu kita kata berbeza dengan Nabi kita Muhammad SAW. Memang Nabi Muhammad, awal pengutusan Nabi Muhammad itu memang diutuskan untuk menyampaikan risalah Allah ke seluruh alam, jin dan manusia tadi. Beza. Nampak? Jadi itu kita nak bagi contoh. Dalil yang lain dalam hadis Nabi SAW, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Ni dalil. Nabi SAW kata apa? Adalah nabi dahulu, nabi yang sebelum aku, mereka diutuskan kepada kaumnya yang khusus, kaum dia saja. Macam Musa hanya diutuskan kepada Bani Israel. Nampak? Kemudian apa? Nabi-nabi yang lain diutuskan kepada kaum dia saja. Wa bu'ithtu ilan nasi 'ammah, dan aku diutuskan kepada manusia keseluruhannya. Itu beza. Itu bezanya. Begitulah juga hadis Nabi SAW yang lain. Nabi kata apa? Walladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tangan Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya,
tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari kalangan umat ini, yakni umat dakwah. Umat Nabi Muhammad ni ada dua, umat dakwah dengan umat ijabah. Umat dakwah iaitulah seluruh manusia, termasuklah yang kafir, termasuklah ahlul kitab, termasuklah Bani Israel. Ummatun dakwah. Ummatul ijabah maksudnya yang terima, yang terima seruan Nabi Muhammad, iaitulah orang Islam, ataupun mana-mana bangsa yang terima dakwah Nabi Muhammad SAW. Termasuklah kita, orang Melayu yang masuk Islam, orang Melayu yang beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bukan orang Melayu yang beriman dengan kerasulan ataupun pendustaan orang yang mengaku sebagai Nabi ataupun Rasul di kalangan orang Melayu. Itu tak termasuklah. Itu termasuk ummatun dakwah, bukan ummatun ijabah. Baik, jadi Nabi kata apa? Tidak mendengar seorang pun tentangku di kalangan umat ini, sama ada dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, dengar tentang Nabi Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan risalah aku. Cuba tengok, mati Yahudi Nasrani hari ni. Ni Yahudi Nasrani yang kata, siapa-siapa pun, termasuklah Buddha, termasuklah Hindu, termasuklah Sikh, termasuklah Confucius, termasuklah ateis, termasuklah yang tak ada agama, termasuklah mana-mana individu umum, bila dia dah dengar Nabi Muhammad, dia tak beriman, dia mati. Apa Nabi kata? Apa nasib dia? Illa kana min ashabin nar, melainkan dia pasti termasuk menjadi ahli neraka. So Nabi kata masuk ahli neraka. Mati kalau tak beriman dengan Nabi Muhammad, sama ada dia Yahudi ke Nasrani ke. Yahudi dan Nasrani ni yang paling tinggilah ahlul kitab, yang paling dekat dengan kita. Jadi janganlah jadi mangkuk sangat kan bila kita kata ni tak, kita kata apa? Oh tak boleh kita kata selain daripada agama kita ni masuk neraka. Itu Allah yang akan tetapkan. Salah. Nabi dah bagi tahu. Kan? Kerana ada baru-baru ni ada seorang tokoh tak salah, dia kata kita tak boleh kita, Allah Ta'ala akan tetapkan nanti siapa yang benar, siapa yang salah di akhirat kelak. Mana, bukan macam tu. Ni isu ni lah kan, dialog antara agama kan. Ustaz Adli dah sentuh dah isu ni, tapi kita kena sentuh juga. Maksudnya kenyataan, maksudnya adalah salah bila kita kata Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang ni okey, ataupun kita kata mereka ni sama-sama macam kita. Yahudi dan Nasrani ni, bayangkan Yahudi dan Nasrani yang dekat dengan kita ni, yang mereka agama samawi. So pointnya di sini bukannya tak dikira keyahudian mereka itu, tidak dikira juga kenasranian mereka itu untuk melepaskan mereka dari azab Allah tidak dikira. Yang dikira adakah mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Cuba tengok, yang dikira adakah mereka menerima risalah Nabi Muhammad. Selagi mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, selagi itulah mereka diancam dengan neraka. Maksudnya kalau mereka mati dalam keadaan tak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad, risalah Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? Illa kana min ashabin nar. Siapa kata ni? Bukan mufti kata, bukan tok guru kita kata, bukan ustaz kita kata, bukan pop kata, bukan rabai kata. Ini Rasulullah, Nabi SAW, Nabi yang kata, termasuk daripada ahli neraka kalau dia mati dalam keadaan dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi ini menolak dakwaan golongan yang menyeru kepada ajakan seruan pluralisme, yang mengatakan semua agama adalah benar. Ini salah. Ya, kita kata kita setuju kita sepakat kalau yang dimaksudkan dengan seruan untuk berdialog itu pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh syarak.
dan kita tidak menzalimi antara satu sama lain, itu kita kata kita setuju. Tetapi kalau nak menyamaratakan semua agama, maka itu sudah terkeluar daripada prinsip asas agama Islam dan tak boleh dikompromi, sedikit pun tak boleh. Kita dah bincang sebelum ni dalam kuliah kita berkenaan dengan apa? Tadabbur ayat dalam surah Al-Bayyinah. Boleh refer balik. Hadis yang macam mana Nabi kata apa? Agama yang diterima di sisi Allah, inna dina indallah al-Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Tak diterima Yahudiyah, Musyrikah wa Nasraniyah. Tak diterima Yahudi, Musyrik dan juga Nasrani. Tak diterima. Tak diterima di sisi Allah. Nampak? Jadi itu kita kena faham. Isu ni kita kena faham. Baik, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, ma balagani hadithun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wajhihi illa wajadtu misdaqahu fi kitabillah ta'ala hatta qala la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah wala yahudiyyun wala nasrani thumma la yu'minu bima ursiltu bihi illa dakhala an-nar. قال سعيد فقلت أين هذا في كتاب الله حتى أتيت على هذه الآية ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. So, nampak? Qala min ahli al-milal kulliha. So, Sa'id bin Jubair rahimahullah ni, satu hari Sa'id bin Jubair ni dia tertanya-tanya. Dia kata, tak sampai kepada aku ni satu hadis pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan aku akan dapati ada yang membenarkan ayat Al-Quran yang membenarkannya. Maksudnya Sa'id bin Jubair kata, seluruh hadis-hadis Nabi yang aku dengar, yang sampai kepada aku melalui perawi-perawi, takkan ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Semuanya akan ada yang ayat Al-Quran yang membenarkan hadis tersebut. Sampailah dia confuse sikit. Sampailah pada hadis tadi yang Nabi kata, tidak mendengar daripadaku seorang pun di kalangan umat ini, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan aku, melainkan dia akan termasuk di kalangan ahli neraka, ataupun dalam sebahagian riwayat illa dakhalan nar, melainkan dia pasti masuk neraka. Kemudian Sa'id bin Jubair ni dia bermonolog. Dia kata, kat mana ayat, mana hadis ni, mana ayat Quran yang membenarkan hadis ni? Maksudnya yang sama ataupun yang membenarkan hadis ni. So ini kaedah. Ini juga menunjukkan salaf dulu, tabi'in, Sa'id bin Jubair tabi'in, mereka faham setiap hadis Nabi ni akan ada Al-Quran yang membenarkan, hadis yang sahih. So itu termasuk fiqh. Sebagaimana Imam Syafi'i. Sebab itu Imam Syafi'i kata apa? Kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Setiap yang diputuskan, yang dihukumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa yang difahami oleh Rasulullah daripada Al-Quran. Maksudnya ada ayat Al-Quran yang akan membenarkan, membuktikan bahawasanya apa? Hadis juga adalah wahyu dari sudut autoriti. Dari sudut autoriti, hadis adalah wahyu. Sama autoritinya dengan Al-Quran. Autoriti, dari sudut apa? Autoritinya. Baik. Jadi Sa'id bin Jubair pun ditanya, kat mana ayat Quran yang membenarkan ayat ni ataupun hadis tadi? Kemudian dia kata apa? Hatta ataitu ala hadhil ayah. Menunjukkan apa? Tabi'in, bila mereka ada masalah, ada kekeliruan, mereka bukannya duduk goyang kaki ataupun garpu tala ke, garpu tala ke, bukan. Mereka buat apa? Mereka baca Quran. Mereka teliti Al-Quran. Mereka buka baca Al-Quran. Bukan baca tu tunggu buat jadi apa macam garpu tala tu. Tunggu jawapan, buka mana satu ayat, kemudian tutup mata ke apa, buka, dan dapat jawapan. Bukan macam tu. Mereka baca ayat Al-Quran daripada awal sampai habis. Macam Imam Asy-Syafi'i, bila dia, orang tanya dia mana dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan autoriti ijma', Imam Syafi'i bukannya buat garpu tala. Imam Syafi'i baca Al-Quran daripada awal. Baca daripada awal.
Tu cara ulama. Kajilah, maksudnya dia orang kaji. Tatabu' wal istiqra'. Buka ayat Quran. Buka tafsir. Itu cara kita nak dapat jawapan. Menuntut ilmu, tanya orang alim, kaji, tanya orang alim, menuntut ilmu, buka kitab, rujuk kitab-kitab ulama, baca kitab-kitab tafsir, baca syarah-syarahan hadis. Bukannya kita buat teka-teki, main-main ikut suka hati kita je. Nampak? Jadi Sa'id bin Jubair bila dia baca, dia buka Al-Quran, dia dapat jawapan. Hadis tadi, hadis yang Nabi kata tidak mendengar tentang aku seorang pun di kalangan umat ini, sama ada Yahudi ataupun Nasrani. So kita sebut Yahudi dan Nasrani umat Nabi Muhammad juga, tetapi umat dakwah. Umat dakwah. Orang yang ada, orang asli yang ada di Amazon, yang tak pernah dengar Nabi Muhammad. Di umat Nabi juga tak, umat Nabi Muhammad, tetapi umat dakwah. Maksudnya kewajipan kita untuk berdakwah kepada dia. Tapi nak masuk pun susah kan. Macam mana masuk pun hilang orang. Tak salah tahun bila last missionary Kristian masuk, mati, kena bunuh kan, hilang. Ataupun tak keluar-keluar dah. Dekat Amazon kan, masih ada lagi. Tapi nak bagi tahu, kalaulah sampai dekat dia, maksudnya katakan ada pendakwah Islam yang masuk ke dalam Amazon yang cerita tentang Nabi Muhammad, dibuat bahasa isyarat ke bahasa yang orang asli tu faham, dia tahu ada Nabi, dia cerita tentang tauhid. Kalau dia tak dengar ataupun dia tak beriman, maka dia mati, masuk dia ahli neraka. Itu maksud dia. Sama juga orang Yahudi dan Nasrani sekarang, mereka tahu tentang Nabi Muhammad tapi mereka tak beriman. Apa status dia? Kafir. Termasuk di kalangan ahli neraka, base pada hadis Nabi tadi. Cuma kita kata sama ada dia confirm masuk neraka, itu memanglah kita kata kita serahkan kepada Allah. Tapi di dunia hukum dia kafir. Hukum dia kafir. Nampak? Sama juga orang Islam yang menganggap bahawasanya minta kepada selain Allah itu boleh. Dia rasa itu tauhid ataupun tawassul. Dia tak boleh kata tak tertegak hujah, dah sampai hujah. Bahkan dia siap boleh bantah lagi. Orang yang bawa ayat Al-Quran dia bantah, dia lawan lagi. Itu dah tertegak hujah, dan itu sudah tentulah kita kata jatuh hukum kufur. Satu Nabi kata di sini, tidak ada seorang pun yang dengar tentang aku, tentang risalah aku, sama ada Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan aku, dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia masuk neraka. So Sa'id bin Jubair dapat ayat Al-Quran yang membenarkan hadis ini, yang meneguhkan maksud hadis ini, iaitulah dalam surah Hud ayat 17. Allah kata apa? Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Dan sebelumnya kitab yang Allah Ta'ala berikan kepada Musa sebagai imam, petunjuk dan juga rahmat. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu ahlul kitab beriman dengannya. Nampak? Wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh. Barang siapa yang kufur dengannya di kalangan al-ahzab, ulaika yu'minuna bih tu, dhamir itu kembali kepada Nabi Muhammad. Mereka itu ahlul kitab beriman dengan Nabi Muhammad. Contohnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, antara sahabat Nabi yang di kalangan Yahudi, di kalangan Bani Israel yang beriman dengan Nabi Muhammad. Salman Al-Farisi, itulah asalnya dia Nasrani, kemudian dia berhijrah ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, dan sampai dia beriman dengan Nabi Muhammad. Nampak? Dan ramai lagi sahabat-sahabat Nabi. Baik, nak bagi tahu mereka, asalnya mereka diturunkan kepada mereka kitab Taurat. Maksudnya yang diperintahkan mereka untuk beriman kitab Taurat. Sebab tu dalam kitab Taurat termaktub juga perintah supaya beriman dengan Nabi Muhammad. Dalam Taurat dan Injil disebutkan.
Sebab itu Allah kata, wa may yakfur bihi, barang siapa yang kufur dengan Nabi Muhammad minal ahzabi, daripada ahzab, yakni kumpulan-kumpulan, firqah-firqah yang ada di dalam Yahudi itu, yang berpecah-pecah tadi, fannaru maw'iduh, maka neraka, api neraka itu adalah janji untuk mereka. Maka mereka akan dijanjikan neraka, dengan neraka. So ayat ini dalam surah Hud ayat 17 sebagai dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan mana-mana orang Yahudi ataupun Nasrani, tak kira apa sekalipun mazhab dia, Protestan ke, Katolik ke, Farisi ke, Essence ke, Yahudi Ortodoks ke, Zionis ke, kalau dia tak beriman dengan Nabi Muhammad, dia kafir. Tak ada istilah kita kata dia saudara kita. Tak ada. Selagi dia tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, kita tak boleh panggil dia saudara kita. Sebab itu tanggungjawab kita umat Islam berdakwah kepada mereka. Masalahnya mereka yang berdakwah kepada kita. Itu susah tu. Tu kelemahan kita. Kan? Dan kita ni, kebanyakan orang kita ni, dia tak ada ilmu, jahil. Tapi mereka lebih tahu tentang kita. Mereka, orang Yahudi, lebih kaji tentang kita berbanding kita mengkaji diri kita, mengkaji agama kita. Itu anda cakap terus terang. Buktinya orang Islam sendiri jahil tentang tauhid. Orang Islam sendiri tak tahu tentang syirik itu apa, sehingga terjebak dalam kesyirikan, sehingga terjebak dalam pemujaan kubur, pemujaan wali-wali, orang-orang saleh, menjadikan perantara di antara Allah dalam doa, perantara yang kita kata apa, yang ditegah. Maka itu menunjukkan apa? Kita memang jauh lagi, kan, banyak lagi kita kena belajar. Baik, dan kita kena usaha. Baik. Jadi kata Sa'id bin Jubair, min ahlil milali kulliha, daripada ahzab itu maksudnya seluruh agama. Termasuklah apa kita kata Yahudi, Nasrani, semua mazhab yang ada, termasuklah juga Buddha, termasuklah juga Hindu, agama Hindu, termasuklah juga agama Sikh, termasuklah juga Confucius, termasuklah semua agama-agama pagan dan agama-agama baru yang ada. Tak kiralah apa agama dia, kalau dia tak beriman dengan Nabi Muhammad, dia kafir. Itu je. Fannaru maw'iduh, maka neraka, api neraka itu adalah tempat dia. Bukan kita kata ni, Allah kata, Nabi SAW kata. So itu adalah menjadi kesalahan bila kita berdialog ataupun berdakwah kepada orang bukan Islam, kita tak bagi tahu benda ni. Kita sembunyi, kita khianat. Dakwah sebenarnya kita kena sampaikan. Bukannya kita cerita, bukan dakwah kalau kita kata kita baik, kamu pun baik, kami pun baik, kamu pun betul, kami pun betul. Itu bukan dakwah. Itu sembang, macam kita kata sembang kosong lah. Tak ada apa dakwahnya. Kalau setakat nak bagi tahu agama kita ni baik, agama kamu pun ada kebaikan, kami berakhlak, kamu pun berakhlak, okey, kita tak bergaduh, itu bukan dakwah. Dakwah kita bagi tahu kebenaran, bagi tahu tauhid, sampaikan tauhid. Sampaikan kepada mereka, kalau mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, mereka akan diazab. Mereka terima atau tak terima bukan tugas kita lah. Sebab itu kita tak boleh paksa. La ikraha fid din. Betul lah, kita tak boleh paksa. Kita tak boleh paksa mereka. Tetapi kita kena sampaikan. Jadi bukan dakwah ni, jangan kita faham dakwah kepada bukan Islam ni semata kita cerita kat dia. Okey, okay, you ada solat. Okey, aku ada solat. Okey, solat kami macam ni. Okey, kita sama. Bukan macam ni. You ada buat kebaikan, agama kamu ada menggalakkan kebaikan. Dia kata ada juga. Okey, bagus, tak apa, buat kebaikan. Tapi tak sampaikan tauhid tadi. Tak sampaikan apa? Prinsip beriman dengan Nabi Muhammad. Kita kena cerita kat dia Nabi Muhammad. Kita kena bagi tahu dekat dia tentang keindahan sunnah, keindahan syariat Nabi Muhammad, supaya dia terima, supaya dia beriman. Maksudnya itulah maksud dia. Bukannya kita cerita
dalam agama kamu ada puasa, kami pun ada puasa. Itu itu bukan dakwah. Dakwah ni mengajak. Sebab tu Allah kata dalam surah As-Saff, dalam surah At-Taubah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun." Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa al-huda, yakni petunjuk, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan membawa agama yang benar, yakni amalan salih, liyuzhirahu ala dini kullihi, supaya kamu menzahirkan agamanya di atas seluruh agama. Tengok Allah kata apa? Liyuzhirahu ala dini kullihi. Nabi Muhammad diutuskan untuk memenangkan Islam, untuk menzahirkan Islam. Apa maksud zahir? Menzahirkan, untuk meletakkan Islam ni di tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi dan tidak ada yang tinggi dah. Untuk meninggikan Islam. Liyuzhirahu ala dini kullihi, untuk menjadikan Islam ini sebagai agama yang menang, agama yang zahir. Fa'asbahu min adh-dhahirin, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Tengok, zahirina 'alal haqq. Bila Nabi bagi tahu tentang ta'ifatul mansurah, golongan yang Allah Taala berikan pertolongan, mereka yang apa? Zahirina 'alal haqq, yang menzahirkan kebenaran. Bukan yang malu-malu menyembunyikan kebenaran, takut orang kata ekstrim, takut orang Yahudi tuduh sebagai apa, pengganas, takut orang Nasrani tuduh sebagai ekstremis, takut mereka tak terima kita. Sedangkan dalam Quran Allah kata apa? Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci, walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrikin. Subhanallah. Itu sebenarnya dakwah. Itu sebenarnya inti dialog antara agama ni. Liyuzhirahu ala dini kullihi. Kita nak menangkan Islam. Bukan maksud menangkan Islam ni adalah dengan kita bertindak melampaui batasan syariat, dengan kita buat tindakan-tindakan keganasan. Itu semua orang faham. Bukan. Maksudnya apa? Kita menegakkan Islam, menegakkan hujjah. Dia tak boleh, kita kata dia dalam dialog tu dia kata okey, dia just cakap kita perlu hormat menghormati, kemudian habis. Itu tak kira liyuzhirahu ala dini kulli. Setakat hormat menghormati, memang itu sedia maklum. Tak payah tunggu diutuskan Nabi Muhammad, benda tu sedia maklum, badihi. Tapi tujuan Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad liyuzhirahu ala dini kullihi, supaya dizahirkan Islam tu, dizahirkan agama Allah, dizahirkan Al-Quran, dizahirkan sunnah. Bukannya kita duduk sama rata dengan mereka ataupun kita menyamakan agama. Oh, tak apa, salah. Kan, itu kita kata salah. Baik. Kemudian dalil Nabi SAW diutuskan kepada jin juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Sebab itu pengutusan Nabi kepada jin hanya khususiah Nabi. Ini kita kena faham. Ni pun salah faham, ramai orang salah faham. Ini apa kita kata apa? Khususiah Nabi. Nabi diutuskan kepada jin juga. Sebab itu kalau kita tengok balik, bila kita kata ni khusus pada Nabi, tak bolehlah ada mana-mana orang yang dia kata dia boleh dakwah kepada jin. Kecuali maksudnya ketika dia berinteraksi dengan jin, itu maksudnya itu lain cerita. Waktu kena rasuk ke orang tu, dia bercakap, itu kita kata special case lah. Tapi bukan bermaksud kita pun kena cari jin. Sebab apa? Untuk berdakwah. Salah. Kerana tak diriwayatkan daripada para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, tak diriwayatkan seorang pun sahabat Nabi yang pergi cari jin. Termasuklah Abdullah bin Mas'ud yang ada ketika Nabi berdakwah kepada jin dan Nabi tak ajak dia masuk sekali dalam kegelapan
di tempat api yang mana Nabi SAW berdakwah kepada jin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan riwayat Imam Ahmad. Riwayat At-Tirmidzi daripada Abdullah bin Mas'ud, Imam Ahmad antaranya daripada Abi Dzar. Nabi berdakwah kepada jin. So Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud ni tunggu. So Nabi tak ajak Abdullah bin Mas'ud, padahal Abdullah bin Mas'ud tu sahabat, wali Allah. Dan lepas tu tak ada satu riwayat pun sebut Abu Bakar sibuk pergi dakwah kepada jin, cari jin ke, tak ada. Umar pun sama. So dia khususiah Nabi Muhammad kan. Kalau ada mana-mana orang ini kata dia boleh panggil jin ke, dia boleh tangkap jin masuk dalam botol ke, karut lah. Sebab ini hanya khususiah Nabi Muhammad. Nabi SAW sahaja yang diperintahkan untuk berdakwah kepada jin. Ada pun perbahasan kalau ada jin tu datang dia menyerupai jadi manusia, minta kita ajar dia, ataupun kita pun tak tahu dia jin. Itu yang berlaku pada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang berlaku pada ulama-ulama salaf terdahulu. Itu lain cerita, bukan mereka cari, tapi jin mai. Itu lain cerita. Dan jin mari tu disebabkan oleh apa? Orang tu dia ikut sunnah Nabi. Dan jin juga boleh mai disebabkan orang tu tak ikut sunnah Nabi. Sebab dia ikut syahwat, dia ikut hawa nafsu, dia buat bid'ah. Jin boleh datang juga. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhumul kadhibun. So Allah Ta'ala sebut jin ni dia boleh turun kepada siapa? Allah kata hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Nak tak aku khabarkan kepada kamu kepada siapakah jin ni turun? Jin ni mari. Jin ni datang bertandang. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Dia akan turun pada orang yang melakukan pendustaan. Affak, yang banyak berdusta. Termasuklah bomoh, dukun, pawang. Ni orang paling banyak berdusta sekali. Sebab tu jin mari, syaitan datang. Affakin athim, yang banyak melakukan dosa. Tak solat, buat syirik, puja syaitan lagi, amalkan ilmu sihir. Itu syaitan datang, syaitan bantu dia. So dia dapat bantuan syaitan, Allah izinkan. Tu Allah Ta'ala sebut tanazzalu ala kulli afakin athim. So jangan kita ingat semua orang ni bila dapat kelebihan, yang kita kata nampak macam kelebihan, dia ada ilmu pelik-pelik sikit ni, terus kita kata itu adalah karamah ataupun kemuliaan. Bahkan itu adalah apa? Adalah kita kata apa? Kemuliaan daripada syaitan, penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Baik, jadi itu yang kedua. Itu keistimewaan Nabi SAW yang kedua. Dalil yang lain banyak lagi lah. Kalau kita tengok Imam Ibn Qayyim nukilkan ijma'. Ijma' di dalam kitabnya Tariqul Hijratain wa Babis Sa'adatain. Wa fa'ajma'al muslimuna ala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila al-jinni wal-ins wa annahu yajibu ala al-jinni ta'atuhu kama yajibu ala al-ins. So kaum muslimin telah berijma', telah bersepakat bahawasanya apa? Nabi Muhammad ini diutuskan kepada jin dan manusia, dan wajib ke atas jin untuk mentaati Nabi Muhammad, sebagaimana wajib ke atas manusia untuk mentaati Nabi Muhammad. So ini ijma'. Ini ijma'. Sama juga Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah kata apa? Diberdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. So diberdalilkan dengan firman Allah, perkataan jin, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah, maksudnya sahutilah seruan pendakwah kepada jalan Allah, da'iyallah, iaitulah Muhammad, wa aminu bih. So jin kata kat kaum dia, berimanlah dengannya, nescaya dia akan ampunkan kamu daripada dosa-dosa kamu dan memberikan keselamatan kepada kamu daripada azab neraka yang pedih. So itu ini dalil, kalau kita tengok balik, yang menunjukkan Nabi Muhammad diutuskan kepada jin dan manusia. Semua juga dalam surah Hud ayat 119. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, bahwasanya apa? Allah kata la amla'anna jahannama minal jinnati wal insi wan nasi ajma'in. Minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan benar-benar akan memenuhkan di dalam neraka ini, jahannam ini, jin dan juga manusia keseluruhannya akan Allah penuhkan dalam neraka nanti. Wal iyadzu billah min azabin nar.
walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dalam surah As-Sajdah, dalam ayat 13, bahawasanya Allah kata Allah Subhanahu taala benar-benar akan memenuhkan dalam neraka Jahannam ni dengan jin dan juga manusia yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, yang kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu dalil-dalil yang membuktikan pengutusan Nabi Muhammad ini umum, meliputi jin dan manusia. Baik, yang ketiga, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah apa? Allah Subhanahu wa taala istimewakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini dengan apa? Syafa'atul uzma. Baik, ana rasa kita tengok soalan. Kita berhenti pada yang kedua tadi, yang ketiga. Sahibakumullah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Ustaz, tapi bagaimana seorang lelaki Muslim boleh berkahwin dengan perempuan ahli kitab sedangkan mereka ke gereja? Jadi macam mana kedudukan hal ini? Adakah perempuan itu ke neraka juga? Ya, pada hakikatnya kita kata itu sebenarnya apa yang berlaku tidak kalau kita tengok apa yang berlaku di Indonesia misalnya, bila pluralisme ini menyebar, antaranya melalui Pancasila yang dijadikan sebagai rukun negara mereka, maka menyebabkan berlakunya tersebarnya pluralisme, sehingga kita tak jumpa dekat mana-mana negara. Bahkan kalau di Arab sekalipun sudah mula ada benda ni, seperti di Lubnan dan sebagainya. Bila kita tengok dah masuk ajaran-ajaran menyeleweng, bid'ah-bid'ah misalnya batiniyah dan sebagainya, itu yang menyebabkan berlakunya kita kata tidak ada wala' wal bara'. Tapi itulah juga apa yang berlaku di Indonesia misalnya. Ada orang Muslim yang berkahwin dengan bukan ahli kitab pun, kadang-kadang berkahwin dengan orang yang bukan ahli kitab pun. Maksudnya dia orang yang Nasrani, tapi kita kata nak kata ahli kitab pun tak juga kan. Tapi dia adalah orang Nasrani kan, dan juga orang Yahudi ataupun orang Nasrani, sedangkan mereka ke gereja. Jadi macam mana kedudukan hal ini? Maksudnya tak boleh tak boleh adakah perempuan itu ke neraka juga? Ya, kalau dia tak beriman dengan Nabi Muhammad, dia neraka. Itu dalil nas daripada Nabi SAW. Kita tak boleh nak takwil dah. Nas daripada Nabi SAW jelas, hadis yang sahih, datang dalam Al-Quran, datang melalui pentafsiran para ulama salaf, ijma' mereka. Tak ada ulama salaf yang faham kata tak apa, mereka kat dunia ni tak apa, kat akhirat nanti pun mereka lepas sebab mereka dapat syafaat ke apa. Tak ada mana-mana ulama salaf yang faham macam tu. Maksudnya kalau dia tak beriman dengan Nabi Muhammad, dia termasuk daripada ahli neraka. Ini benda ni kita kena tegas lah. Kalau orang Kristian hari ni, dia kata apa? Nak selamat, the salvation, you must believe Jesus. Dia punya tegas kan. Sampai siapa yang tak beriman dengan, siapa yang tak pegang dengan Jesus is the Savior, dia tak akan selamat. Nampak? Dia pun betul-betul bersungguh. Kenapa kita orang Islam ni tak bersungguh-sungguh macam mereka? Sedangkan kita orang yang paling berhak untuk bersungguh-sungguh di atas kebenaran. Kerana kita di atas hak, mereka di atas kebatilan. Ni kita masih lagi goyah. Aduh, takkan nak kata mereka ni kesian lah. Takkan kita kata. Bukan nak suruh kita ni pergi kat mereka, kita kata kamu semua confirm jadi ahli neraka. Bukan. Itu balik pada dakwah bil hikmah. Tapi kita kena sampaikan, maksudnya kalau mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad, mati dalam keadaan tidak beriman dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW kata dia termasuk di kalangan ahli neraka. Bukan kita kata, Nabi Muhammad kata. Tak menafikan untuk kita buat baik dengan mereka, tak menafikan kalau ada saudara mara kita yang Kristian ke, untuk kita zalim dia ke, tak. Masih kita boleh bermuamalah dengan baik dengan mereka. Tapi kebenaran kena sampai. Macam sampai tahap dah kahwin ni, apa alasan dia untuk dia tak berdakwah kepada isteri dia? Itu menunjukkan dia sendiri adalah orang yang tak faham agama Islam. Islam itu adalah apa? Al-istislam lillah bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi.
Islam itu ialah menyerah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kalau dia kata Jesus itu son of God, macam mana kita nak kata dia ahli tauhid? Dia syirik. Kalau dia kata boleh minta kepada Mary, oh Mary, oh Saint Peter, boleh minta dekat wali, takkan kita nak kata itu mentauhidkan Allah? Musyrik. Nampak? Sebab itu kita kata kena jelas. Al-istislam lillah bitauhid. Kena menyerah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Menyerah dengan ketaatan. Menyerah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri. Berlepas diri daripada kesyirikan dan ahlinya. Baik. Jadi kita kata wallahu taala alam, kita kata secara kita kata secara prinsipnya ya, dia orang tu kita kata termasuk dalam ancaman Nabi. Cuma kita nak sampaikan dekat dia tu, takkanlah kita nak kata kau confirm oleh neraka kan. Kita tak boleh lah cakap macam tu. Sebab kita pun tak tahu sama ada dia nak beriman, datang dia beriman kemudian atau tak. Sebab tu kita tak boleh nak generalize kan. Tetapi kita sampaikan siapa secara umum, siapa yang tak beriman dengan Nabi Muhammad masuk neraka. Sama lah macam orang buat bid'ah kan. Bila kita kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bukan kita nak kata semua orang buat yang semua orang buat bid'ah ni confirm semua ahli neraka. Fulan dan fulan kita tuduh kita tala kat orang. Bukan itu cara pengamalan hadis tu. Pengamalan hadis tu kita sampaikan kepada mereka tentang bahayanya bid'ah. Itu maksud dia. Janganlah kita terlampau naif sangat. Kita kata ni kalau ustaz cakap macam ni, ustaz telah menerakakan orang. Bukan macam tu. Kita sampaikan. Kalau kita tak sampaikan, kita masuk sama ada dua je golongan. Sama ada kita kafir macam mereka, ataupun kita menyembunyikan kebenaran. Itu je. Dua je. Dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada kata saya pertengahan, saya muqtadil, saya insaf, saya nak mendekatkan, mengharmonikan. Dia tak ada. Kalau dia tak sampaikan kebenaran, dia akan jadi orang yang mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Ini bukan isu khilaf saf, solat ke. Ini bukan isu khilaf kita kata fiqhi. Ini isu usul, dasar, tauhid, iman kepada Rasul. Kena faham. Yang kita boleh bertoleransi isu-isu yang kita kata boleh bertoleransi. Tapi isu macam ni tak boleh lah kita nak mengiyakan kekufuran mereka. Kita kena faham bila mereka kata, bila kita terus terima kenyataan mereka yang mengatakan tak boleh menyesatkan mana-mana agama, itu dah salah lah. Tak boleh mengkafirkan ataupun menerakakan mana-mana agama, itu pun dah sesat lah. Kena mengatakan mereka juga saudara kita, itu pun dah sesat lah. Bercanggah dengan prinsip kan. Tapi wallahu musta'an. Zaman sekarang ni kita diuji dengan zaman. Kita kata apa, wallahu musta'an. Bila dah berlaku normalisasi ni, semua benda normal. Semua benda hatta masuk kekufuran pun normal lah. Wal'iyadzubillah. Tumpang tanya Ustaz, persoalan luar topik. Adakah sawa'iqul mursalah ringkasan kepada bayan talbis Jahmiyah atau al-aql wan naql, atau tiada kaitan? Sawa'iqul mursalah Imam Ibn Al-Qayyim. Wallahu a'lam. Ana tak ingat Ana tak ingat sama ada dia ada kaitan dengan talbis bayan talbis ataupun dar'u ta'arud bainal aqli wan naql. Ana pun wallahu ta'ala alam. Tak ingat. Baik. Ada lagi soalan? Baik. Kalau tak ada soalan, nak rasa cukup setakat itu insya-Allah. Maksudnya kita start 9.30 tadi. Pukul 11 kan. Cukup lah. Kerana kalau tak berhenti, maksudnya kita pun tak tahu sampai bila akan habis. Jadi baik kita berhentilah. Baik, jadi kesimpulannya itu kita sempat dua. Maksudnya kita sempat dua keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kena faham. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi pada keistimewaan yang lain. Kita akan sambung pada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keistimewaan yang lain ada lebih kurang 6. Kalau tak salah ada
6, ada 8. Ada 8. Ya, ada 8 semua. Kita baru masuk 2. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.